Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah. Bab yang ke-14 ya. Qala al-Imam at-Tirmidzi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi. Bau ma jaa fi su'alin Nabi sallallahu alaihi wasallam thalatha fi ummati. Wa bi qala haddatsana Muhammad ibn Bashar qala haddatsana Wahb ibn Jarir qala haddatsana Abi qala sami'tu Nu'man bin Rashid yuhaddithu 'an az-Zuhri an Abdullah bin al-Harith an Abdullah bin Khabbab ibn al-Arat an abihi qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan fa'atalaha faqalu ya Rasulullah sallaita salatan lam takun tusalliha qala ajal innaha salatu raghbatin wa rahbatin inni sa'altu Allah fiha thalatha fa'atani ithnaini wa mana'ani wahidah sa'altuhu alla yuhlika ummati Sa'altuhu alla yuhlika ummati bisanatin fa'a'taniha wa sa'altuhu alla yusallita alaihim aduwan min ghairihim fa'a'taniha wa sa'altuhu alla yudhiqa ba'dahum ba'sa ba'd famana'aniha. Wa bihi qala haddatsana hadha hadithun hasanun gharib sahih. Waktu dia kata hadza hadisun hasanun sahih. Orang ni pula dia kata hadza hadisun hasanul gharib sahih. Gharib ada betul dah ni. Hadza hadisun hasanun sahih. Wa bi qala haddatsana Qutaibah qala haddatsana Hammad an Ayyub an Abi Qilabah an Abi Asma ar-Rahabi an Thawban qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah zawali al-ard fara'aitu masyariqaha wa magharibaha wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuya li minha wa utitul kanzainil ahmar wal abyad wa inni sa'altu rabbi li ummati alla yuhlikaha bi sanatin 'ammah wa alla yusallita 'alaihim aduwa min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum wa inna rabbi qala ya Muhammad inni idza qadaitu qada'a fa innahu la yuraddu wa inni a'taituka li ummati alla uhlikahum bi sanatin 'ammatin wa alla usallita 'alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum walau ijtama'a 'alaihim man bi aqtariha aw qala man baina aqtariha hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'dha wa yasbi ba'duhum ba'dha. Hadha hadithun hasanun sahih. Tadi itu wa fil bab an Sa'd wa ibn Umar, hadis sebelum pada tadi. Dengan sanadnya Imam Tirmidzi meriwayatkan daripada Khabbab bin al-Arat. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersolat dan memanjangkannya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, tuan solat bukan seperti biasa? Baginda menjawab, ya benar. Solatku itu adalah solat raghbah, penuh harap, dan rahbah, takut kepadanya. Dalam solatku itu aku memohon kepada Allah 3 perkara. Dia menerima 2 perkara, sedangkan satunya lagi tidak diterima.
aku memohon agar umatku tidak dibinasa oleh bencana kemarau ataupun kebuluran. Maka dia mengabulkan permohonan ini. Aku memohon agar umatku tidak dikuasai oleh musuh dari luar mereka. Dia pun mengabulkannya. Namun ketika aku memohon agar umatku tidak merasakan kekejaman, mana tidak mengenakan ataupun menzalimi, menceroboh, tidak merasakan kekejaman sesama mereka sendiri, dia tidak mengabulkannya. Jadi doa Nabi SAW ini tiga perkara, dua diterima oleh Allah SWT, satu tidak. Jadi sebab apa Nabi SAW doa ni? Iaitu kerana Nabi bimbang akan berlaku fitnah kepada umatnya. Jadi benda Nabi SAW minta ni adalah sebenarnya fitnah yang bakal menimpa umat dia. Seperti dalam nota nombor 1 tu, Nabi SAW dengan belah kasihan kepada Allah, dengan belah kasihan terhadap umat dia ni minta kepada Allah SWT. Kenapa? Kerana Nabi bimbang. Tiga perkara yang Nabi minta ni sebenarnya menggambarkan kebimbangan Nabi SAW akan berlaku fitnah, ujian yang besar terhadap umat dia. Seperti mana umat terdahulu ditimpa dengan ujian seperti ni. Sebab apa? Sebab benda ni dia sunnatullah, dia akan bulan. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang kami gilirkan. Maknanya sejarah akan berulang, akan berlaku. Jadi kalau umat dahulu telah dibinasakan oleh Allah SWT dengan sebab perkara-perkara ni, maka Nabi pun bimbang juga. Maka sebab itulah Imam Tirmizi letak hadis ni di bawah Kitabul Fitan. Kalau kira kalau kita baca dalam Sunan Nasa'i, hadis ni terletak dalam kitab Qiyamul Lail. Qiyamul Lail bab Ihya'il Laili. Maknanya bab Qiyamul Lail, Nabi solat tahajud sepanjang-panjang malam. Jadi mengingatkan kepada umat dia, jangan berlaku benda ni lah. Jangan benda ni berlaku kepada mereka. Dan begitu juga sebagai mencontohi Nabi SAW, kita kena minta juga supaya kita ni selamat daripada ujian seperti ni. Jadi walaupun benda tu pasti berlaku, nombor 3 tu pasti berlaku, dia tidak kata berlaku setiap zaman, setiap masa, tidak. Ada waktu-waktu dia. Jadi kita minta jugalah. Sebab Nabi minta tu tidak akan berlaku kepada umat dia tu. Bukan kata sepanjang sejarah nombor 3 tu akan berlaku, tidak. Pada waktu-waktu tertentu. Jadi setidak-tidaknya kita ni terlepas. Kita terlepas, anak cucu kita terlepas. Lepas pada tu lain fikirlah pula, doa lah pula. Jadi dalam cerita ni, dalam hadis riwayat Khabbab ni bin Al-Arat. Khabbab bin Al-Arat ni adalah sahabat Badar. Sahabat Badar. Dan beliau ni adalah antara muhajirin as-sabiqun al-awwalun. Dan beliau diseksa kerana agama Allah. Tuan dia tu heret dia atas bara api. Atas bara api sehingga lemuk-lemuk ada di belakang tubuh dia tu. Kalau kita kat belakang ni musir dah lah. Kalau lembu tu musir. Tak, warna jihim. Atas belakang ni. Jadi lalu kok atas bara tu padai bara. Kerana keluar lemuk ataupun air daging darah dia. Sampai setara tu dia tetap teguh dengan agama Allah SWT. Sehingga bila Allah Ta'ala bukakan khazanah untuk umat Islam ni, menang dalam peperangan boleh harta ghanimah kaya lah, senang lah. Orang Islam pada waktu tu dia menangis bimbang, dia takut Allah Ta'ala bayar dah penderitaan dia dulu. Dia sedih.
Takut ni lah Tuhan nak bagi kerana susah payah dia, penderitaan dia dulu. Tidak, Nabi kata tidak. Itu Allah SWT sediakan, tidak ada tandingnya. Hal ni orang panggil gapo tahu ni, sampel. Sampel kita pergi supermarket tu orang wi milu ke gapo, wi tulis gelas tu je. Setara tu sikit je. Hak dalam supermarket tu banyak lagi. Hak dalam syurga tu banyak lagi. Hak ni wi rasa sikit. Itu cerita Khabbab bin Al-Arat, salah seorang sahabat Badar. Jadi Nabi SAW bersolat ni dan memanjangkannya. Dan nota nombor 2 ni dalam riwayat Nasa'i, Khabbab ni annahu raqaba Rasulullah SAW fi lailatin sallaha Rasulullah SAW kullaha hatta kana ma'al fajri. Bahawa beliau memerhatikan Nabi SAW bersembahyang pada satu malam, sepanjang malam sehingga waktu fajar. Dia tunggu tengok. Nabi sembahyang panjang sebab itulah. Dia kata di sini fa'atalaha. Tidak seperti mana biasa. Jadi dari segi fiqh di sini dah. Nabi SAW ada juga tak tidur malam, sembahyang tahajud. Ada juga. Tapi kalau kita tengok dalam riwayat ni kata tuan solat bukan seperti biasa. Maknanya hak biasa tidur juga di 1/3 akhir malam tu semaya 1/3 akhir malam, 2/3 malam tidur. Kalau Nabi Daud suku yang kedua tu dia bangun sembahyang, suku yang ketiga dia tidur balik. Suku pertama tidur, suku kedua sembahyang, suku ketiga dia tidur. Jadi maknanya haruslah harus orang tu tak tidur malam untuk sembahyang tahajud, tetapi bukanlah kebiasaan. Kebiasaannya dia kena tidur juga. Nabi kata wa ana aqumu wa arqudu, aku pun bangun dan aku pun tidur juga. Ini jaga-jaga. Nabi kata memanglah tak sepas kala. Sebab apa? Sebab ini adalah salatu raghbatin wa rahbah. Ini adalah sembahyang solat raghbah. Dia rahbah. Ni bukan solat gharaib tu. Hari Rabu dah, awal Rejab. Dah semaya dengan baca qul Allah berapa ribu kali tak tahulah. Bukan tu ni. Hak tu dia ada tarikh. Menetapkan tarikh pada waktu-waktu tertentu. Sebab itulah ulama kata solat gharaib tu bid'ah. Syekh Izzuddin Ibn Abdis Salam dia kata solat tu bid'ah. Sebab menetapkan waktu kaifiat tertentu. Tali. Ni Nabi menamakan solat raghbah ni pada tak ada tarikh ni. Sebab itulah dia termasuk di bawah bid'ah. Orang panggil bid'ah idhafiyah juga. Kalau kita menetapkan waktu tertentu, kaifiat tertentu, walaupun asas semaya itu ada. Inilah yang difahami juga oleh Syekh Izzuddin Ibn Abdis Salam tu. Walaupun dia buat pembahagian bid'ah tu ada 5. Ada bid'ah wajib, sunat, harum, makruh, haram. Dia juga dalam masa yang sama tolak solat raghaib, semaya pada hari tertentu dengan kaifiat tertentu. Baca qul Allah 1000 kali ke berapa kali, tak ingat. Jadi dia pun tolak. Jadi orang nak beristidlal bahawa ada 5 jenis bid'ah mengikut Syekh Izzuddin, dia kena baca perhabis kitab Syekh Izzuddin. Sebab dia ada risalah. Dia ada risalah tentang bid'ahnya solat raghaib itu. Jadi hak Nabi semaya ni, maksud solat raghbah ni ada maksud dia, iaitu semaya dengan penuh harap dan takut kepadanya. Yakni dengan sembahyang ini Rasulullah SAW mengharapkan janji Allah untuk menerima doanya, dan baginda bimbang kalau doanya tidak diterima.
Jadi Nabi ni pun kalau kita tengok dari segi keadaan hati dia bimbang, takut apa, doa dia tidak diterima. Dia tidak macam wali-wali besar zaman kita lah ni. Kita pergi Mekah buat mari pitik, kita terus doa depan Kaabah. Sebab itulah orang duk selfie di Kaabah, kita ingat kau selfie. Rupa-rupanya dia ambil gambar apa dah, nama tu, nama kawan tu nama kawan tu ada di sapu tu, dia pun pukul beli dekat Kaabah. Maknanya mission accomplished. Tugas tu dah selesai dah. Sebab bila doa di depan Kaabah tu dia package dia lain. Package dia lain. Maknanya dia berani, soalnya dia berani, tak apa, mu minta aku doa, bayar kat aku, tak berapa-berapa, aku doa di depan Kaabah. Mana itu wali kita zaman wali Diamond ni lah, hebat. Sebab itulah dia berani minta package tu. Minta package berdoa di depan Kaabah, dengan bayaran tertentu. Jadi Nabi ni dia bimbang. Dia bimbang tidak diterima doanya. Dia benar-benar berharap supaya diterima doa. Hadis ini menunjukkan sifat belas kasihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Sebab apa? Sebab ialah Nabi berdoa kepada Allah Taala untuk umat dia benda yang penting. Allah Ta'ala terima dua, satu lagi tidak. Jadi bapa terima dua, tidak terima belakangnya. Jadi kita kata mujur dia terima juga dua tu, kalau tak terima belakang. Nanya kita. Dan ini menunjukkan kepada kita juga bahawa walaupun Allah Ta'ala janjikan dia akan memperkenalkan doa kita, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepada aku akan perkenankan. Maksud aku akan perkenankan maknanya dengan syarat-syarat dia. Maknanya Allah Ta'ala dia boleh menerima mana-mana doa, boleh dia tolak mana-mana doa mengikut iradah dia, mengikut hikmah dia, mengikut kehendak dia. Atas dia lah. Sebab dia telah ada dah ketetapan. Kalau kita baca kitab qada dan qadar itu, maknanya Allah Ta'ala telah menetapkan sesuatu. Lepas tu kalau Allah Ta'ala telah tetapkan, kita minta apa? Jadi masalahnya kita tak tahu Allah Ta'ala tetapkan tu untuk kita tegak. Tapi bila benda tu baik, kita kena minta. Bila benda tu mudarat, membahayakan, boleh mengacaukan agama kita, diri kita atau benda kita kena minta lindung. Jadi penerimaan itu terserah kepada Allah Ta'ala. Dia boleh dialah yang menentukan. Jadi penerimaan dan penolakan tadi mengikut kudrat dan iradat Allah SWT, hikmah dia. Dan seperti mana kita maklum bahawa dengan ilmu dan iradat dia itulah Allah Ta'ala menetapkan takdir. Jadi doa Nabi SAW yang pertama, umatku ni tidak dibinasakan oleh bencana kemarau. Kemarau apa dalam hadis ni dia kata bisanatin, dengan kemarau ataupun kebuluran. Biasanya kalau dia kemarau tak cukup makan dia dah, sebab bila kemarau hujan tak turun, pupuk kering dah. Tanaman tak jadi, binatang kelaparan, tidak dapat mengeluarkan susu, ramai mati. Jadi Allah Ta'ala minta supaya umat aku ni tidak dibinasakan oleh bencana kemarau ni. Nombor 4 tu, umat aku ni maknanya umat ijabah dia panggil. Umat aku ni maksudnya umat ijabah. Apa makna umat ijabah ni? Maknanya umat yang menerima, yang menyahut seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memeluk Islam serta menyaksikan bahawa telah
bahawa Nabi SAW telah menyampaikan risalah agama Allah Ta'ala. Itu dipanggil umat ijabah. Jadi ulama buat pembahagian, dia kata ada dua jenis umat Nabi ni. Satu umat ijabah, satu lagi umatul dakwah. Umat dakwah ni mana umat ia telah sampai kepada mereka tu dakwah Nabi dan telah tertegak hujah ke atas mereka. Jadi kalau mereka tetap kufur engkar, tidak mahu beriman, maka tunggulah keputusan Allah SWT. Jadi umat dakwah ni, iaitu mereka mendengar risalah Islam tetapi tidak mengikutinya, itu panggil umat dakwah. Dalam istilah kitab fiqh lah, dalam kitab. Ada juga ulama buat pembahagian, satu lagi dia panggil umat ittiba', umatul ittiba'. Umat ittiba' bagaimana? Umat ia beriman kepada Nabi dan mengikuti sepenuhnya sunnah Nabi SAW. Itu dipanggil umat ittiba'. Jadi ada ulama kata umat ittiba' dengan umat ijabah ni hak sama. Dia termasuk di bawah tu juga. Tetapi kalau kita menghalusi sedikit, umat ittiba' ni maknanya khawasul khawas lah, hak lebih khusus lagi. Umat ijabah hak darjat pertama. Darjat kedua ni hak biasa. Mana dia beriman tapi ada setengah daripada hukum-hukum syarak tu dia tak ikut, ada setengah daripada sunnah Nabi tu dia tak ikut, tetapi dia tetap sebagai umat dia juga. Jadi umat ittiba' ni lah, kalau kita boleh tengok dalam ayat Quran tu lah, walladzina taba'uhum bi ihsan, as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar, walladzina taba'uhum bi ihsan, orang yang ikut dengan ihsan, dengan sempurna. Jadi itu panggil ittiba'. Dan hak ni jugalah hak Nabi selalu sebut, laisa min ummati, laisa min ummati falaisa minna. Mana hak ni lah, maknanya umat hak ittiba' ni lah layak dipanggil umat hak lebih khusus lagi. Itu dari segi pembahagian lah, umatul ijabah, umatul dakwah, umatul ittiba'. Tapi umumnya dua lah, umat ijabah dengan umatul dakwah. Dalam Quran dan juga dalam hadis ni ada ulama yang buat perbezaan. Macam mana nak tahu umatul ijabah, umatul dakwah ni? Biasanya umatul dakwah ni dia Nabi sebut al-ummah dalam hadis dia. Tidak ada seorang pun Yahudi, ada seorang pun dia mendengar seruan aku ni sama daripada Yahudi ataupun Nasrani min hadhil ummah, daripada umat ni. Kalau dia tidak beriman, dia akan masuk neraka. Minal ummah. Kalau kata umat ijabah ni, Nabi akan kata ummati, idhafah. Ummah tu idhafah kepada aku, kepada Nabi, ummati. Jadi mereka tidak akan binasa oleh bencana kemarau, maksudnya umum di semua tempat. Ini tidak menafikan kemarau dan kebuluran yang berlaku pada sesungguh tempat, tidak pada tempat yang lain. Maknanya jaminan, soalan di sini jaminan daripada Allah Ta'ala, dia tidak akan berlaku serentak kemarau untuk orang Islam, kebuluran untuk orang Islam, sebab dia ada satu tempat kemarau, kebuluran, satu tempat tidak. Supaya apa? Supaya kalau tidak mengalami kemarau itulah dia boleh memberi pertolongan. Dan kalau kita tengok pada hadis yang kedua ni, dia ada qaid, alla yuhlikaha bisanatin ammah. Dalam kaedah usul fiqh ni dia panggil hadis pertama ni mutlak, hadis mutlak. Hadis yang kedua tu alla yuhlikaha bisanatin ammah, dia panggil hadis muqayyad. Maknanya sanah tu dia ada sifat, ada sifat. Sifat dia kemarau ya umum, semua tempat. Itu tidak mungkin berlaku.
Jadi Allah Ta'ala menerima doa permohonan ini. Aku memohon agar umatku tidak dikuasai oleh musuh dari luar mereka, dan dia pun mengabulkannya. Maknanya umat Islam lagu tu juga, semua pakat kata nak menghapuskan umat Islam ni tak boleh, tak dapat. Begitu kalau kena ganyel lah, kita kata kita diserang oleh musuh Islam. Bukan semualah, mana pada tempat-tempat tertentu. Di Kashmir ke, di Palestin ke, di Burma ke, gapo ke, maknanya tidak kata seluruh dunia ni satu masa serentak umat Islam ditindas, dibinasakan. Tidak akan berlaku lagu tu. Tapi bukan berarti kita kena duduk dia, sebab tidak kena rakyat kita ataupun orang kita, tak boleh. Dia kena ada juga, kena ada mengambil berat juga. Laisa minna man lam yahtamma bi amri muslimin. Bukan daripada golongan kita ni siapa yang tidak mengambil berat tentang urusan orang Islam. Namun pada ketika aku memohon agar umatku tidak merasakan kekejaman sesama mereka sendiri, maknanya masing-masing tu memerangi, maknanya ada berlaku perpecahan, perang saudara lah, kita kata perang saudara, sama-sama Islam ni perang, berebut, ataupun bersengketa, perbalahan mazhab, perbalahan firqah, ataupun aliran-aliran, sehingga guna kekerasan. Macam di Pakistan tu, dia berdi dengan Berelwi, Syiah berdi dengan ahli sunnah. Dia ada berlaku. Kalau ekstrim tu kadang-kadang sama-sama apa ni, ahli sunnah pun dia boleh bunuh-bunuhan. Kibeza aliran, konflik. Kalau hak zaman dulu tu konflik antara Asy'ariyah dengan Hanabilah dengan Hambali pun ada juga perbalahan. Namun ini juga satu tanda ramalan yang akan berlaku di akhir zaman, iaitu perpecahan dan perbalahan sesama sendiri. Jadi Nabi bimbang, sebab tu Nabi doa. Dan hal ini memang akan berlaku. Sebab Allah Ta'ala tidak terima hak Nabi nak ni. Hadis ini termasuk di bawah makna ayat kul huwal qadiru ala an yab'atha 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd unzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Dialah yang berkuasa menghantar kepada kamu azab seksa, bala bencana dari sebelah atas kamu atau dari bawah belah kaki kamu. Mana kalau umat Nabi Lut dulu daripada atas. Kalau hak Nabi Nuh tu dia mari ikut bawah air itu. Atau dia menjadikan kamu bertentangan dan berpecah belah, berpuak-puak, dan dia merasakan sebahagian daripada kamu akan perbuatan ganas. Maknanya sesama kamu ni akan berlaku peperangan, pertumpahan darah. Itu dalam surah Al-An'am ayat 65. Jadi dia tidak mengabulkannya. Sebab apa? Sebab penerimaan dan penolakan doa oleh Allah SWT termasuklah apa yang diminta oleh Rasulullah SAW sendiri adalah mengikut iradah dan hikmahnya. Mana Nabi sendiri pun Allah Ta'ala boleh tolak permintaan Nabi. Sebab apa? Sebab iradah Allah Ta'ala, hikmah Allah Ta'ala. Maka sebab itulah kita tak boleh nak dakwa siapa-siapa ni dia boleh minta macam orang dalam kubur tu. Kita pergi minta dengan orang dalam kubur, biar orang dalam kubur ni pergi minta kepada Allah Ta'ala. Jadi setara Nabi sendiri pun Allah SWT boleh tolak doa Nabi. Tetapi ini tidaklah menghalang kita daripada berdoa pada dia. Alik kita ni berdoa, serah pada Allah Ta'ala lah ia mengabulkan. Seperti mana alik kita ni tadbir. Alik kita ni
Alik kita tarbiyah lah, kita urus satu benda. Alik Allah Ta'ala tu takdir. Jadi kita berusaha, Allah Ta'ala ya menjayakan. Tiada sesiapa pun yang boleh mempersoalkannya. Wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmih. Dan ingatlah Allah menghukum menurut apa yang dikehendakinya. Allah Ta'ala menetapkan, melaksanakan apa yang dikehendakinya, dan tiada sesiapa pun yang dapat menghalang hukumnya, ketetapan Allah Ta'ala. Jadi hadis ni adalah hadis hasan sahih. Kemudian hadis berikut ni daripada Thauban. Daripada Thauban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha zawa liyal ardu innallaha zawa liyal arda. Sesungguhnya Allah SWT telah himpunkan kerana aku ni bumi. Ataupun Allah SWT telah bentangkan. Mana bumi ni jadi duduk depan Nabi. Lagu mana? Kalau kita nak mudah faham kan? Super general lah. Dia buka peta tu. Ataupun gelup depan tu, dia tengok ni. Sebab hal ni Allah Ta'ala tunjukkan kepada Nabi sehingga Nabi nampak bahagian timur dan barat. Maksudnya bahagian-bahagian ia bila matahari terbit itu, itu bahagian dia. Itu masyarik. Masyarik ni maknanya bila tepat-tepat ia menerima cahaya bila matahari terbit. Mana sebelah timur. Tepat ia terkena cahaya matahari bila mana matahari itu nak tenggelam. Maknanya ditunjukkan kepada Nabi, dibentangkan kepada Nabi, Nabi nampak timur dan barat. Jadi ditunjukkan kepada Nabi ini disebutkan sebagai alat misal lah. Alat misal, gambaran tu. Jadi Nabi nampak, orang lain tak nampak. Nombor 9, bumi ini dibentangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara alam misal. Secara alam misal ni ada gambar lah. Ada image, ada objek yang melambangkan dia, menunjukkan dia. Ditunjukkan kepada Nabi. Macam kita buka TV lah, buka TV. Kita nampak benda yang berlaku di tempat. Jadi hak kita nampak tu, dia punya image lah, image saja. Bukan benda tu sendiri. Sebab kalau kita ketuk bokeh kotak tali TV tu, tak ada gapo. Dia hanya image, patulah cahaya. Tu kalau mengikut Imam Waliullah kan, dipanggil alam misal, ditunjukkan kepada Nabi. Hak Nabi semaya gerhana tu lah. Nabi nak Allah ambil gugusan buah anggur tu. Jadi Nabi nak pergi ambil. Dah. Pergi ke depan. Dah. Kemudian bila ditunjukkan pada Nabi tu api neraka, jadi Nabi pun undur ke belakang. Orang tak nampak, tapi ditunjukkan kepada Nabi. Bayangan. Dah. Jadi alam misal ni macam juga kita mimpi. Kita mimpi nampak lah. Kalau kata kita kena kejar oleh anjing, dah. Perlu kita. Sudah tu perlu. Lodak nali. Jadi memang kita nampak gambar itu. Tapi bukan benda tu sendiri, tapi benda tu ditunjukkan, terkesan. Sebab kita tengok cerita Hindustan, bahagian sedih tu tak ni berair mata. Padahal berlakon tu ataupun gambaran bukan betul pun, tapi maknanya image ditunjukkan kepada kita pun tetap memberi kesan. Jadi di sini Nabi lihat benda ni
secara alamiah, dibawa ke image tu pada Nabi, rupa tu dibawa pada Nabi. Sesungguhnya kekuasaan umatku ini akan meliputi bumi yang dihempukan untuk aku. Maknanya umat aku ni akan menguasai hak bahagia yang Allah Ta'ala tunjukkan kepada aku. Ataupun boleh juga kita nak tafsir di sini, mana sebahagia daripada tempat ia timur Islam ni, Masyrik ni, maknanya belah timur. Belah timur ni hak bahagia Islam ni lah, belah Asia. Sebahagia tu sebelah Eropah. Sebelah Eropah tu Spanyol, Andalusia. Dah. Turki tu tak sekira lah. Turki tu dia belah timur juga. Tapi dia rasa dia belah Eropah. Padahal sebelah timur. Jadi ditunjukkan kepada Nabi timur dan barat. Maknanya umat aku ni akan sampai menguasai ke Spanyol. Kerajaan dia tu. Aku diberikan dua pembendaraan, merah dan putih. Merah dan putih. Merah dan putih ni, Rasulullah SAW dalam hadis ini menceritakan tentang kekayaan yang akan diperolehi umatnya, iaitu emas dan perak. Sebab merah tu emas, putih tu perak. Itu maksud dia. Atau pembendaraan Rom, kerajaan merah, dan pembendaraan Farsi, kerajaan putih, iaitu berdasarkan kepada kebiasaan mata wang mereka, yakni dirham, yakni perak. Maknanya pokok Farsi ni dia guna dirham, perak. Pokok Rom ni merah, maknanya dia guna dinar, maknanya emas. Jadi tak lengkap tu nota tu, dia ada tingkah dah. Mana kerajaan Rom merah, iaitu kebiasaan mata wang mereka dinar, yang ni daripada emas. Emas tu merah. Dan kerajaan Farsi, yang ni kerajaan putih, itu kebiasaan mata wang mereka, yang ni perak, dirham. Dua kerajaan yang menguasai Iraq, yang ni putih, dan Syam, merah. Maknanya masa zaman Nabi tu dia ada dah perebutan kuasa. Masing-masing tu nak menjajah Arab tu. Orang Rom menguasai sebelah Syam. Dah. Orang Farsi ni dia menguasai sebelah Iraq. Jadi sebab itulah di Syam tu dia ramai orang-orang Kristian. Di Syam tu ramai orang Kristian. Dah. Dan sebelah Iraq ni dia dikuasai oleh orang-orang Parsi. Sebab itulah kawasan tu kawasan berbahasa Parsi lah. Zaman Imam Abu Hanifah, siapalah zaman Imam Ghazali sendiri guna bahasa Parsi. Imam Ghazali sendiri pun dia ada kitab ku bahasa Parsi tu. Nama gapo tu? Mulut Namah gapo? Mulut Namah, yakni tata negara. Mana nasihat dia panggil adabu ni. Kitab Raja Ali tu nama kan? Kitab Raja Ali. Maknanya etika pemimpin, etika raja. Raja Ali tu dia ada sekitab nama apa tu? Nama kitab Raja Ali tu. Raja Ali ni tulis bahasa Melayu. Etika tata negara lah, tata negara. Etika seorang pentadbir negara. Jadi Imam Ghazali tulis bahasa Parsi. Maknanya Imam Ghazali ni dia negeri Tus dah, Tusi. Ghazali tu Abu Hamid dah, At-Tusi. Tus tu kawasan Parsi dah.
macam Imam Muharramain Nisapur, Nisapur, Nisaburi, Nisapur. Itu kawasan Farsi tu. Jadi kita nak tengok nota sebelah. Nota sebelah tu sepatutnya dia duduk sekali dengan nota 10 tu kalau kira tu. Berdasarkan kepada hadis Al-Bara' bin Azib, bukan Azim, Bara' bin Azib, dalam riwayat Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra, hadis ini diceritakan oleh baginda ketika menggali parit semasa peperangan Ahzab. Mana Nabi sebut diberikan kepada umat aku ni pemendaraan Rom, pemendaraan Farsi. Jadi orang-orang munafik pada waktu tu, tengah Nabi gali parit tu, orang munafik kata wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim marad ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Ni nak sedap. Buat sedap apa kita jangan Muhammad kecek lagu ni. Biar naik semangat. Moga gali parit ni berapa hari tak ingat dah gali parit. Lama juga gali parit ni. Tak dalam berapa meter, 6 meter. Gali parit tu. Kondak lama tu. Jadi masa tu masa dalam keadaan kelaparan, ketakutan. Tak. Jadi waktu itulah Allah SWT tunjukkan kepada Nabi pemendaraan Rom dan Parsi ni jatuh pada umat Islam. Waktu tu bila Nabi cerita, orang munafik kata Muhammad ni kecek saja je. Muhammad janji tu kepada kamu tu adalah benda yang huruf, memperdayakan kamu, nak sedap angin je. Jadi Allah Ta'ala kata dalam surah Al-Ahzab, wa idh yaqulul munafiqun, dan ingatlah ketika Muhammad tu, dan ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang ada penyakit dalam hati kata hak Nabi dan Allah dan Nabi janji kita adalah tipu daya sahaja, bukan benda sungguh pun. Padahal tak lama pula pada tu jatuh kepada orang Islam. Mana bukan janji kosong, bila janji tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian isi dia punya poin ni sama seperti riwayat pertama tadilah, cuma tu musnad Khabbab, ni musnad Thauban. Hadza hadisun hasanun sahih. Kita berhenti setakat tu lah. Wallahu a'lam.